Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi tahun 5. Berjumpa lagi dalam kelas PDPR kita. Jadi hari ini kita nak sambung topik kita dalam tajuk dalam tajuk masa, iaitu tukaran masa. Okey, sebelum tu saya nak tekankan di sini untuk tajuk ini, sila buka buku teks muka surat 127 dan 132. Kenapa ada dua muka surat? Okey, yang pertama sekali ialah ini tukaran masa melibatkan pecahan, dan sebelah sini muka surat 134 tukaran masa melibatkan perpuluhan. Jadi dia ada dua jenis lah, satu pecahan, satu perpuluhan. Sebab tu ada dua muka surat. Okey. Jadi kita pergi dulu kepada muka surat 127 ya. Okey, tukar unit masa jam ke minit. Okey, kamu kena ingat bahawa ni daripada tahun 4, tahun 3 dulu dah diperkenalkan. Okey. Dah tukar kepada pen. Okey, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Ini yang kamu kena tahu. Okey, 1 jam 60 minit. Okey, jadi sekarang ni dia kata, okey, untuk situasi yang pertama ni dia kata, pagi ini kita bersenam selama setengah jam. Okey, jadi dia kata tukar 1/2 jam kepada minit. Setengah jam. Kadang kamu tengok, macam nak tahu setengah? Nampak ni. Dia loretkan setengah tu. Itu adalah setengah. Bila setengah ini kita tukar kepada nombor, dia akan jadi 1/2 jam. Okey, jadi macam ni kaedah dia. Okey, yang pertama sekali, bila kamu tengok jam, kamu lihat pada jam ni, kamu akan tahu kalau kamu kira 5 minit, 5 minit, okay, setiap pertukaran 12 ke 1 ini mengambil masa 5 minit. Okay, 5 minit kalau dalam minit. Jadi sampai 6 ni dia akan pergi 30 minit. Itu cara yang pertama lah. Okay, maksudnya kamu buat macam ni, buat ni. Maksudnya pergerakan ini adalah 5 minit. Jadi bila kamu kira dia jadi 30 minit. Cara yang kedua adalah dia guna kaedah macam ni, kaedah potong. Okey, kaedah potong. Okey, dia guna kaedah potong. Jadi kita akan dapat jawapan dia berapa. Okey, untuk kita tengok situasi yang kedua. 1/34 jam nak tukar kepada minit. 1/34 jam. Macam mana kita nak buat? Okey, kalau ikut cara yang ditunjukkan dalam buku teks ni, yang bermula sekali ialah kamu kena darab tambah ini. Maksudnya 1/34 itu kamu kena tukarkan dia kepada pecahan tak wajar. Cara dia bawah, darab tengah, tambah atas. Jadi kamu akan dapat dia adalah 7/4. Kat sini dia adalah 7/4. Okey, 7/4. Jadi 7/4 itu kamu guna kaedah potong. Okey, kamu akan dapat nilai dia adalah 105 minit. Cara yang kedua, Cikgu Padam ini, yang tak tunjukkan dalam buku teks ni Okey, cara yang kedua adalah kamu asingkan dia. Nombor bulat dan juga pecahan. Okey, nombor bulat berapa? Nombor bulat adalah 1 jam. 1 jam berapa minit? 60 minit. Okey, sekarang ni kita dah lepas. Kemudian baru kita buat pecahan. Pecahan 3/4. Jadi kamu darabkan dengan 60. Cara dia sama juga. Dia akan jadi sini 15. Bila kamu darab, dia akan jadi 45. Bila kamu tambahkan, dia akan dapat 105 minit. Okey, jadi jawapannya sama. Okey, terpulang. Kamu boleh buat darab tambah, pecahan tak wajar, ataupun kamu boleh pecahkan dia dua. Okey. Okey. Kita lihat pula ini kalau dari konteks pecahan. Kita lihat pula macam mana kita nak tukar dari konteks perpuluhan. Okey, kita tengok sini. 4/5 jam. Nak tukar dia kepada minit. Macam mana? Okey. Cara dia senang je. Kamu tahu bahawa 1 jam 60 minit. Kamu darab saja. Darab. Dia akan jadi 4/5 darab dengan 60. Kamu akan dapat 270. Guna kaedah darab. Okey. Kalau darab macam ni lagi senang. Darab macam ni, kamu boleh guna kaedah pelangi. Saya lebih suka guna kaedah pelangi kalau darab macam ni. Kenapa? Cikgu, ni ada dua nombor. Kenapa nak guna pelangi? Sebab dia ada sifar. Sifar ini kamu boleh tutup dulu. Sifar ini. Kamu darab pelangi macam biasa. Kamu akan dapat 27. Okey. Kemudian sifar ni tak belakang. Jadi 270. Itu saja. Okey, nak guna lattice boleh. Nak guna orange boleh, tak ada masalah. Okey. Boleh? Okey, situasi yang kedua. Okey, kita tengok situasi yang kedua. 4/5 jam. Okey.
Cara yang nampak ni, cara yang kedua dia buat diasingkan. Okey, cara yang pertama dia darat terus. Okey, cara yang kedua adalah diasingkan 4 jam, 4 jam. Kemudian 0.5. Dia kaedah dia sama macam pecahan tadi lah. Kita pecahkan dia. Jadi 4 jam darat 60 kamu akan dapat 240. Kemudian 0.5 ditukar kepada pecahan, nampak? Dia akan dapat 5/10. Okey, darab 60. Jadi kamu akan dapat situ adalah 30 minit tambahkan 270. Dia ada banyak cara. Okey, kamu nak darab terus pun boleh, kamu nak pecahkan dia pun boleh. Okey? Okey, itu kalau jam ke minit. Okey, jam ke minit. Okey, gitu. Okey, yang kedua adalah bila hari ke jam. Hari ke jam dalam pecahan dan hari ke jam dalam perpuluhan. Okey, perpuluhan dan juga pecahan. Jadi ada dua. Okey, sekarang ni macam mana kita nak tukar kepada pecahan dulu. Okey, 1/3 hari. Kamu kena ingat, 1 hari ni formula yang kamu memang kena ingat. Dia bukan formula di nota. 1 hari 24 jam. Dan sepatutnya bila melibatkan masa, kamu kena tahulah. Sebab kita masa memang hari-hari kita akan bermain dengan masa. Okey, jadi 1 hari 24 jam. Jadi kalau 1/3 konsep dia sama ni. Jadi dia akan buat 1/3 darab dengan 28. 24. Jadi kamu akan dapat 8 jam. Okey. Kalau nombor bercampur 5 1/2 sama juga kaedah dia macam tadi. Kamu boleh darab tambah, nampak ni yang dia bulat ini, yang saya bulatkan ni, darab tambah. Okey, darab tambah kamu akan dapat, kemudian darab kaedah potong ataupun kamu nak pecahkan dia. Maksud dia 5 hari darabkan dengan 24, kemudian 1/8 darabkan dengan 24. Okey, ini kamu akan dapat 3 jam lah. 3 jam. Okey, yang ni kamu akan darab, kamu akan dapat berapa? Ni 5 hari. Betul lah 5 hari. Jadi kamu akan dapat 120. Jadi tambahkan dia akan dapat 123. Okey, itu kalau pecahan. Kalau perpuluhan pula, macam mana perpuluhan? Okey, kita tengok situasi yang pertama. Tukar 0.5 0.25 hari kepada jam. Jadi cara pertama kamu darab saja macam kaedah tadi, kaedah yang mula-mula tadi. Darab 24 kamu akan dapat 6 jam. Cara yang kedua, okey, kita tengok buku teks ni. Cara yang kedua, kalau tadi kita pecahkan, tapi yang ni kita tak pecahkan. Cara yang kedua ialah kamu tukarkan dia ni kepada pecahan. Jadi kamu kena ini yang saya suruh hafal sebelum ni ialah 0.25 bersamaan dengan 1/4. Okey, 0.5 sama dengan 1/4. Nampak ni? Jadi 1/4. Jadi kamu akan dapat adalah 6. 1/4 di sini, 2/4, 3/4, 4/4 bersama 1 hari. Jadi 1 hari 24 jam. Jadi kalau 3/4, 18, 12 dan kamu akan dapat jawapan dia adalah 6 jam. Okey. Jadi dia guna kaedah ni lah. Dia guna kaedah. Ni cara dua. Cara yang ketiga lah, dia guna pecahan. Ni. Kamu darabkan dengan 24. Jadi kamu boleh guna dua cara lah. Okey. Cara perpuluhan ataupun kamu tukar dia kepada cara pecahan. Okey. Okey, untuk situasi yang kedua, sama juga kamu boleh darab terus macam ni ataupun kamu boleh guna oren. Pelangi tak sesuai sebab ni 24. Jadi boleh guna kaedah oren. Oren dia susun lah. Kalau ni 1.75 dia akan jadi 3 lah. 3. Kemudian darab dengan 24 maksud dia 2. Jadi kamu darabkan dia. Okey, ni kaedah oren. Boleh Okey, seterusnya melibatkan tahun ke bulan. Jadi dia punya nota dia kamu kena ingat di sini adalah 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Itu yang kena ingat. Okey. 1 tahun 12 bulan. Okey. Jadi yang pertama sekali adalah ada pecahan. Ini adalah sebelah sini pecahan, sebelah sini adalah perpuluhan. Okey, jadi bila pecahan kita tengok soalan dia. Okey, gambar di sebelah menunjukkan usia sebuah lukisan cat minyak. Tukar 91/6 tahun kepada bulan. Okey. Kaedah dia sama. Konsep dia sama ialah kamu kena darab. Darab apa? Darab dengan 12. Jadi ada dua cara sini. Okey, kamu boleh darab terus, darab tambah. Kamu boleh darab tambah.
Okey, maksud dia akan jadi 9 1 per 2 dia akan darab tambah. Okey, dia akan dapat 50 5 per 6. Okey, ataupun kamu boleh pecahkan dia. Kalau nak kecil, saya lebih syorkan kamu pecahkan dia. Okey, kalau macam ni 55 ni dia akan jadi nombor dia besar. Okey, 55 darab 12 nombor dia jadi besar. Jadi elok kamu kecilkan dia. Jadi 9 tahun. Jadi kamu darabkan 9 tahun darabkan dengan 12. Okey, kamu akan dapat 108. Kemudian 1 per 6 ni, okey, kamu darabkan dengan 12. Bila kamu potong, dia akan dapat jawapan dia adalah 2. Jadi boleh tambah dia akan dapat 110 bulan. Itu cara dia. Okey, kaedah yang tu. Okey. Kita lihat pula kalau dia bagi nombor bercampur yang besar sikit lah. Sama juga lah. Ini dia guna darab tambah. Tapi kalau ni, saya lebih suka kalau kamu pecahkan dia. Okey, 12 tahun darab dengan 12. Okey, kemudian 2 per 3 darab dengan 12. Tapi terpulanglah kalau kamu selesa dengan cara darab tambah, kamu boleh guna darab tambah. Tak ada masalah. Okey, dia tak jadi isu. Okey, cuma saya sarankan, bukan saya wajibkan kalau saya akan pilih yang ni lah. Lebih mudah lah, lebih mudah. Sebab memang kita buat 2 kali, tapi kalau kamu dah hafal sifir, kamu tahu ini 1/4. Okey, yang ni kamu dah tahu ini sifir 3, potong kamu akan dapat terus 8. Bila tambahkan kamu dapat 152. Bila lagi cepat lah. Okey, kalau kamu nak buat cara macam ni, macam mana? 55 darab 12, nampak tu. Jadi kamu akan potong ni 2, 55 darab 2 pula 110. Okey, jadi dia lambat sikit lah. Okey, kecuali syarat dia dua-dua boleh guna. Kalau kamu dah mahir sifir, tak ada masalah. Okey, tapi kalau kamu kurang mahir sifir, saya sarankan ialah buat cara yang kedua, iaitu pecahkan dia. Okey. Okey, untuk perpuluhan pula, sama juga konsep dia ialah dia darab lah. Ini bentuk lazim. Dia guna bentuk lazim lah. Bentuk lazim. Darab biasa. Yang saya nak sarankan kepada kamu ialah buah oren. Buah oren. Saya memang memilih buah oren lah. Kaedah buah oren untuk selesaikan ni. Dia lagi, bagi saya lagi nampak jelas lah. Okay, tapi terpulang lah. Kamu nak pilih yang mana. Okay. Keputusannya pada kamu. Saya cuma beri jalan yang mana kamu boleh guna. Jalan A, jalan B, jalan C. Semua jalan tu elok. Okay, saya tak akan bagi dah jalan yang berlubang ke apa. Jalan semua elok. Okay, cuma bezanya kamu pilih lah. Kamu nak suka jalan mana. Mungkin jalan C ni sebab dekat dengan rumah kamu. Okay, jalan tiga-tiga cantik. A, B, C cantik. Tapi C ni sebab dia dekat sikit dengan rumah. A ni jauh sikit. Itu je bezanya. Okay, tapi tu pulang lah. Okay, saya takkan bagi jalan berlubang. D tu berlubang. Berlubang saya takkan bagi. Jalan rosak tak boleh. Saya akan bagi jalan yang elok. Cuma kamu pilih yang mana-mana. Okay. Okey, untuk perpuluhan yang kedua ni sama juga kaedah dia. Okey, kamu tukarkan dia kepada pecahan, kamu asingkan dia, dia akan jadi macam ni lah. Bila macam ni, kamu asingkan dia. Okey, 2 per 9, 29 darab dengan 12 kan, 12. Okey, kemudian sifar pilihan 5 itu kamu tukarkan kepada, kamu nak darab terus pun boleh. Kalau kamu tak nak darab, kamu jadikan dia sebagai pecahan. Dia akan jadi berapa? 1 per 2. Okey. Itu terpulang pada kamu nak guna macam mana. Okey ya. Okey, seterusnya melibatkan abad ke tahun pula. Jadi kamu kena tahu abad ke tahun nota dia adalah abad ke tahun, dekad ke tahun. Okey, dekad ke tahun. Jadi 1 dekad sama dengan 10 tahun. Ini saja nota dia. Jadi kalau dia kata tukar 1 per 2 dekad kepada tahun, cara yang sama. Kalau saya asingkan 1, kita tahu 10 tahun. 1 per 2 darab dengan 10, kamu akan dapat 5. Jadi jawapan dia adalah 15. Okey, dia ini saya tunjuk cara macam ni sebab dia dah bagi cara yang kedua ni. Okey. Ulang. Okey, kalau ini pun sama, saya akan pecahkan dia 5 dan 3 per 5. 5 adalah 50 tahun. Okey. Kemudian 3 per 5 darab dengan 10, kamu akan dapat 6 tahun. Jadi tambah 2, dia akan dapat 56. Okey. Boleh Okey. Seterusnya untuk perpuluhan pula. Okey, 1
1/3. Okey. Ni kamu boleh gerakkan titik. Bila perpuluhan, bila darab 10, 100,000, kamu hanya gerakkan titik saja. Kalau 10, gerakkan 1. Itu saja. Okey. Tak perlu nak buat, tak perlu nak asingkan 1, kemudian sifar pulang 3. Tak payah, tak payah. Okey, ini tak payah. Kamu gerakkan titik saja. Itu kaedah yang paling senang. Okey. Ini jalan cantik juga ABC. Cuma yang A ni jauh. Dia kena pusing gesir. Kena pusing hulu benam baru sampai gesir. Sedangkan yang saya cadangkan yang B ni, kamu masuk selisik terus sampai gesir. Jadi kamu nak ikut mana? Dua-dua jalan okey. Okey, jadi yang ni kalau saya terus gerak titik. Okey, sebab kamu dah tahun 5 terus gerak titik. Kamu tak perlu nak darab lagi. Okey? Boleh ya? Okey, yang kedua terakhir iaitu abad ke dekad. Okey, saya buka pen. Yang kedua terakhir abad ke dekad. Jadi kamu kena ingat nota dia macam biasa. 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Ini nota dia yang kamu kena ingat. Jadi bila macam ini, tukarkan 2/5 abad kepada dekad. 2/5 jadi 2/5. Okey, darab dengan 10. Okey, jadi bila potong kamu akan dapat 4 dekad. Okey. Cara simple. Kalau ini dalam bentuk pecahan lah. Okey, dalam bentuk pecahan. Okey, boleh juga. Kamu boleh ikut buku tab, boleh guna cara macam ni. Terpulang. Okey. Kalau dia bukan sebab otak kita berbeza-beza ya. Ada setengah murid dia lebih suka cara macam ni. Walaupun kita kata alah cara ni panjang. Tak. Kita tak salahkan dia. Otak dia lebih selesa cara macam ni. Jadi dia buat cara macam ni. Tak ada masalah. Ada setengah murid dia guna otak macam ni. Tak ada masalah. Okey. Boleh guna dua-dua. Okey. Yang ni pun sama. Okey. Kalau macam ni. Kalau 10 ni. Kalau 10 ini. Kamu boleh pecahkan dia. Okey. 3 abad. Kamu tahu. Kalau tukar abad. Jadi 3. 30 dekad. 7 per 10. Darabkan dengan 10. Jadi kamu akan dapat 7. Jadi jawapan dia 37. Jadi saya lebih suka kalau kamu pecahkan dia. Okey, pecahkan dia lebih senang. Okey. Okey, kalau perpuluhan juga sama juga. Ini tak payah fikir apa, sama gerakkan titik sahaja. Gerakkan titik sahaja. Jadi tulis apa macam ni? Gerakkan titik sahaja. Okey. Gerakkan titik. Jadi kamu akan dapat jawapan dia 11 dekad. Itu saja. Okey. Simple. Okey, yang terakhir adalah abad ke tahun, pecahan abad ke tahun perpuluhan. Okey, nota dia. Nota dia adalah 1 abad, sebelah atas ni. 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi macam ini 9 per 10 abad kamu darabkan dengan 100. Jadi 9 per 10 darab 100. Kamu potong sifar, kamu akan dapat 90 tahun. Okey, itu saja. Nak buat cara 1 boleh. Nak buat cara 2 boleh. Tak ada masalah. Kalau jumpa cara 3 pun boleh. Tidak ada masalah. Okey. Okey. Kemudian yang kedua ni adalah 1/5. 1/5 abad. Jadi 1/5 darabkan dengan 100. Jadi kamu akan dapat potong 20 tahun. Okey. 20 tahun. Boleh? Okey Okey, untuk perpuluhan ni bila 100 gerak 2 kali. Gerak 2 kali. Sifar perpuluhan 67 gerak 2 1 2 kamu akan dapat jawapan adalah 67. Okey? Boleh. Okey, kalau yang ni kita tengok nombor 2 ni. Okey. Sifar per 45. Jadi kamu akan dapat 45. Okey, ini 1 perpuluhan sifar 1. Kamu akan dapat 100. 1 sifar 1 tahun. Ini 45 tahun. Ini gerak 2 kali kamu akan dapat 50 tahun. Itu saja. Sebab ada 100, nota dia macam ni. Jadi 100. Okey? Boleh. Okey, jadi kita nak tengok contoh. Kita nak pergi kepada contoh.
Okey, tukar nombor 1. Tukar jam kepada minit. Nombor 1 ya. Tukar jam kepada minit. 5/6 jam. Jadi cara dia macam mana? Okey, ingat 1 jam 60 minit. Okey, jadi kamu akan buat 5/6 jam darab 60. 10, kamu akan dapat 50 minit. Okey. Okey, yang kedua, kira dan nyatakan jawapan dalam jam. 1/4 hari. Ingat, 1 hari 24 jam. Jadi 1/4 jam darab 24. 1/4 hari. Kamu akan potong, sini akan dapat 6. Jadi jawapan dia adalah 6 jam. Dia tulis 6 hari, 6 jam. Okey. Okey, ni hitung 2/3 dalam bulan. Ingat, 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi 2/3 darab dengan 12. Bila kamu potong, sini akan dapat 8 bulan. Boleh? Okey, kita teruskan kepada contoh yang seterusnya. 1/2 dekad kepada tahun. Okey, 1 dekad 10 tahun. Okey, jadi 1/2 separuh. Jadi 5 tahun. Okey, cara dia 1/2 darab dengan 10. Bila potong, kamu akan dapat 5. Okey, 9/10 abad. Ingat, 1 abad 10 dekad. Itu kena ingat. Okey. Jadi kalau 9/10 darab 10. Jadi kamu akan dapat 9 dekad. Okey. Abad ke tahun. 1 abad 100 tahun. Jadi 6. Macam mana kita pecahkan? 6 abad. 6 abad bersamaan dengan 600 tahun. Okey. 1/4 darab dengan 100. Kamu akan dapat 25. Jadi 25 tambahkan jadi 625. Di sini 625 tahun. Okey. Okey, contoh yang seterusnya. Ini banyak sikit contoh. Nak bagi kamu betul-betul faham. Okey, tadi pecahan. Ini perpuluhan. Contoh dalam perpuluhan. Okey, sama juga tadi. 1 jam 60 minit. Jadi kalau sifar per 6, jadi kita buat sifar 9 darabkan dengan 60, kamu akan dapat 54 minit. Okey, hari, jam. 1 hari 24 jam. 1 hari. Okey, jadi kalau sifar per 5 darabkan dengan 24, kamu akan dapat apa? Berapa sini? Kalau guna 1/2 kan, 12 jam. Jadi 12. Kamu boleh guna juga pecahan. Tapi saya tak nak buat pecahan sebab ni tajuk perpuluhan kan. Jadi kita darab perpuluhan. Okey. Bila macam gini, kamu ni boleh kamu bila tinggalkan kosong dia. Okey. Okey. Tahun bulan. 1 tahun 12 bulan. Jadi 1/25. Okey. Macam mana? Ni kamu boleh pecahkan. 1 tahun 12 bulan. Okey. Kemudian sifar perpuluhan 2, 5 darabkan dengan 12. Jadi kamu akan dapat jawapan dia adalah 3 bulan. Okey, 3. 1/4 3 bulan. Okey, jadi kamu akan dapat, bila tambahkan kamu dapat 15 bulan. Okey. Boleh Okey, seterusnya, contoh yang seterusnya, yang terakhir ni. Okey, dekad kepada tahun. 1 dekad 10 tahun. Jadi 2/6. Ini sama gerakkan titik saja. Kamu gerak 10 tahun, gerakkan 1. Jadi kamu akan dapat 246 tahun. Abad dekad. 1 abad 10 dekad. Jadi gerak 1. Kamu akan dapat 389
9. Ini abad, 1 abad, 100 tahun. Gerak berapa? Gerak 2. 1, 2. Jadi kamu akan dapat 1270 tahun. Boleh Itu penerangan yang ringkas. Okey? Boleh rujuk sifir untuk menjawab nanti. Okey. Seterusnya, kita nak pergi kepada yang terakhir. Contoh yang terakhir iaitu tukar 3.45 jam kepada minit. Jadi ingat 1 jam 60 minit. Jadi 3.45 darab 60. Ataupun kalau macam ni kamu boleh pecahkan dia. Okey, 3 jam. 3 jam darab 60, kamu akan dapat 180 minit. 0.45. Okey, 0.45 ni sebenarnya kamu boleh tukar dia kepada pecahan, dia akan jadi berapa? 3/4. Okey. Betul 3/4. Minta maaf, bukan 3/4. Itu 75 kan, saya salah. Dia akan jadi 45/100 darabkan dengan 60. Kalau nak darab terus pun boleh. Okey. Ini saya guna cara pecahan. Okey. Jadi bila kamu potong sini, sini akan dapat 2, sini akan dapat 9. Betul? 1/5 kan? Okey. 2 ni akan dapat 1, ni akan dapat 3. Jadi kamu akan dapat 27 tambah 180, kamu akan dapat 207 minit. Okey, kamu boleh guna darab terus pun boleh. Kamu nak darab terus boleh. Darab 60. Boleh? Tak ada masalah. Okey, tak jadi isu. Kamu nak buat bentuk oren, boleh? Tak ada masalah. Okey, ini hari. Satu hari 24 jam. Jadi 1.625. Kalau saya pecahkan satu hari 24 jam. Okey. 0.65 dia akan jadi kata serat saya 3/8. Minta maaf, 3. 7/8. Ya, 7/8. 7/8. Okey. 7/8 dia 125 darab 7. Bukan 7/8. 5 2 betul 5, bukan 7. Ni saya cepat ni sebab saya ingat lah. Okey, 5. Jadi 5/8 darabkan dengan 24. Jadi kamu akan dapat sini 3, kamu akan dapat 15. Bila kamu tambahkan 39 jam. Okey, 39 jam. Boleh